Selamat petang dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Mustafa Ishak, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia, Naib Chancellor, Wakil Naib Chancellor, Rektor-Rektor Universiti Tempatan dan Antarabangsa serta isteri masing-masing, ahli jawatankuasa pengurusan universiti, ahli-ahli senat, profesor-profesor, div-div jemputan, warga akademik, graduan, ibu bapa, ahli keluarga, hadirin yang saya hormati sekalian. Selamat datang semula ke kampus UUM. Dan pada detik-detik ini, izinkan saya merakamkan betapa bangganya saya dapat keistimewaan untuk memberi ucapan di hadapan majlis yang begini hebat. Kita sama-sama menyaksikan penganugerahan ijazah sempena Convocation ke-25 Universiti Utara. We gather, we convocate people of learning in conjunction with this 25th anniversary of Universiti Utara Malaysia. Saya bagi pihak UUM ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua graduan atas kejayaan anda semua bergraduat pada kali ini. Sesungguhnya saya amat berasa bangga dengan pencapaian semua graduan UUM sepanjang 28 tahun penubuhannya. Kurikulum UUM telah direka bentuk untuk tujuan memenuhi keperluan dan keupayaan untuk bersaing dalam apa-apa industri di luar sana. Penekanan kepada aspek pengurusan menjadi titik tolak kepada kejayaan ramai graduan UUM berjaya dalam alam kerja yang diceburi. Wawasan pengasas UUM iaitu yang amat berbahagia untuk menjadikan UUM sebagai sebuah universiti pengurusan nyata mendatangkan begitu banyak hikmahnya. Yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pada graduan UUM berjaya menempatkan diri mereka dengan penuh berkeyakinan dan mampu memberi sumbangan kepada mana-mana organisasi yang menawarkan peluang kerjaya kepada mereka dalam pelbagai sektor dan turut terlibat dalam dunia perniagaan. Kejayaan ini sememangnya berjaya direalisasikan melalui kerjasama dan komitmen berterusan dan mantap pelbagai pihak, iaitu staf akademik dan pentadbiran staf sokongan serta penglibatan pihak industri dan IPT dalam dan luar negara juga. Mereka ini telah bekerja keras untuk memastikan kejayaan ini milik saudara dan saudari semua. Pada hari yang mempamerkan 1000 makna ini, marilah kita bersama-sama mengalungkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada semua graduan yang bakal menyusuri suatu persimpangan yang begitu kritikal dalam perjalanan hidup anda. Sesungguhnya perjalanan ini memerlukan pengorbanan yang sangat besar, iaitu menggunakan segulung ijazah tanda tamat pengajian UUM buat sementara untuk membantu membina masyarakat, negara dan asas ketamadunan sejagat demi menyebelahkan lagi negara yang kita cinta ini di peringkat global. Di persimpangan ini, marilah kita semua berfikir sejenak tentang awal kehidupan kita di UUM, sehinggalah kita tamat pengajian yang ada kalanya kita mungkin ambil mudah. Kita semua hendaklah senantiasa sedar bahawa sesuatu kejayaan yang tidak dicapai dengan mudah. Bak kata pepatah,
kalau tidak dipecahkan ruyung manakah dapat sagunya. Ini sememangnya memerlukan kerja keras yang berterusan dan konsisten. Semangat jati diri yang tinggi, tidak berputus asa, tekun berusaha dan sabar adalah antara faktor kejayaan utama untuk mencapai kejayaan. Dan sentiasa sedar bahawa kejayaan itu bukannya datang menggolek. Kita hendaklah senantiasa sedar dan ingat bahawa kejayaan dalam kehidupan tidak bergantung semata-mata kepada kekayaan harta benda, kuasa maupun kedudukan atau pangkat. Kehidupan yang baik sesungguhnya bergantung kepada pelbagai faktor yang ada kalanya kita terlepas pandang, iaitu ketenangan minda dan jiwa. Sesungguhnya ketenangan minda dapat dicapai apabila perasaan rendah diri terhadap kepercayaan berasaskan ketuhanan dan sentiasa berasa prihatin dengan orang kurang berkemampuan. Tambahan lagi, ketenangan minda juga dapat dicapai melalui perasaan kasih sayang sesama makhluk dan menikmati keagungan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Seterusnya, ketenangan minda juga dapat dicapai melalui integriti diri, kejujuran dan keikhlasan dalam perhubungan sesama makhluk. Saudara-saudari sedia maklum bahawa di kalangan manusia sejagat terbahagi kepada mereka yang percaya, the believers. Yang tak percaya, the atheists. Dan yang tak tahu nak percaya, tak percaya, the agnostics. Namun semua pihak akui bahawa kepercayaan yang berasaskan spiritual adalah asasi fundamental kepada insan sejagat. Sebab itu kebanyakan kita manusia menganuti sesuatu yang dinamakan agama dan kepercayaan. Kalaupun bukan untuk yang lain, adalah untuk ketenangan jiwa kita sendiri. Kita mengakui ada mereka yang tidak memerlukan ketenteraman yang sedemikian rupa, seperti mereka yang agnostik dan atheist, tetapi kebanyakan manusia memerlukan tambatan spiritual. Sebab itu kita terbaca di majalah-majalah antarabangsa terhadap persoalan why does God exist? Dan jawapannya datang kembali, because God is useful. Itulah sebab dalam perjuangan mengharungi liku-liku hidup, kebanyakan manusia, insan, memerlukan agama yang menjadi asas kepada kehausan spiritual insan. Hadirin yang dihormati, sememangnya kejayaan dan kepesatan pembangunan negara yang tercipta ini yang telah kita kecapi adalah bersandarkan kepada kerja keras, pengorbanan, dedikasi dan kesungguhan yang berasaskan kepada integriti yang cemerlang.
Jadi adalah sangat penting supaya prinsip integriti perlu sentiasa dipelihara daripada dicemari. Apa yang dibimbangkan adalah sekiranya kita tidak mahu untuk bekerja keras dan tidak memberi penekanan utama kepada sifat integriti dan tanggungjawab, maka kejayaan yang kita kecapi kini berkemungkinan akan hancur pada akhirnya. Saya menyeru supaya semua graduan jangan sesekali mengabaikan sifat integriti dalam usaha mencapai kejayaan. Sekiranya berlakunya pengabaian integriti, maka kita sememangnya membuka satu ruang untuk kehancuran kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan seterusnya negara. Masyarakat dan negara sesungguhnya senantiasa menanti dengan penuh kesabaran akan sumbangan dan kepimpinan anda semua. Anda dapat menyumbangkan sesuatu yang akan membanggakan keluarga dan diri sendiri melalui pelbagai cara berdasarkan kepada ilmu yang dituntut di UUM ini. Ini memerlukan semangat yang kental dan dedikasi yang tinggi dan adalah sangat penting supaya anda semua telah berjaya. Jangan sekali-kali menjadi orang yang sombong dan bongkak. Kita hendaklah senantiasa menghormati orang yang lebih tua, rendah diri dan memandang rendah terhadap orang lain. Ini bukanlah ciri-ciri orang graduan UUM yang mana kita telah didedahkan dengan nilai-nilai terpuji, berakhlak mulia, berdisiplin dan berkualiti sesuai dengan cukan kata Universiti Ilmu Bakti. Saya berharap nasihat yang tidak seberapa ini dapat sedikit sebanyak membantu anda semua dalam perjalanan hidup ini. Kerja keras, keteguhanan, komitmen dan pengorbanan yang dicurahkan adalah penting dalam menentukan masa depan masyarakat dan negara secara umumnya. Setiap orang mampu untuk memberi sumbangan yang bermakna dan ia bergantung kepada diri anda sendiri. Apa yang anda semua patut banggakan adalah anda semua adalah graduan bagi sebuah universiti pengurusan terkemuka. Universiti Utara yang telah membekalkan asas yang utuh untuk membuat perubahan. Inovasi merupakan suatu perkara yang tidak dapat kita abaikan sekiranya kita ingin terus maju ke hadapan. Kita dapat lihat bagaimana banyak organisasi yang begitu aktif melipat gandakan usaha untuk melakukan inovasi dalam produk dan servis yang ditawarkan kepada para pelanggannya. Lihatlah sahaja syarikat-syarikat gergasi seperti Samsung, Apple, Microsoft, Hyundai, Volkswagen dan lain-lain lagi membuat inovasi radikal yang telah berjaya merubah gaya hidup manusia. Kita renung sejenak kata-kata berikut yang datangnya dari Steve Jobs, yaitu innovation distinguishes between a leader and a follower. Kata-kata Steve Jobs di atas jelas menunjukkan tentang kepentingan inovasi. Apa yang jelas, syarikat Apple telah berjaya menjadi peneraju yang utama dalam sektor ICT di peringkat global. Inovasi yang dicetuskan perlulah senantiasa disokong kuat oleh pihak pengurusan demi memastikan keupayaan sesebuah syarikat untuk terus bersaing dalam persekitaran perniagaan yang sengit. Justru itu saya menyeru supaya pihak pengurusan dan staf akademik sentiasa meningkat usaha ke arah membudayakan inovasi. Ini seterusnya dapat menjamin UUM mampu untuk menempatkan kedudukannya dalam kalangan kelompok IPT yang terutama, biarpun di dunia. Perkembangan teknologi yang sentiasa dinamik memberi ruang kepada inovasi untuk peningkatan dalam daya saing. Keupayaan memanfaatkan kelebihan inovasi dapat memberi lebih ruang untuk berjaya dalam persaingan dunia perniagaan yang begitu mencabar ini. Ini ciri yang perlu graduan miliki untuk mencerahkan peluang untuk menempatkan diri mereka dalam alam kerjaya yang diidamkan. Dengan itu, pihak pengurusan dan semua staf UUM perlu senantiasa secara berterusan untuk mengkaji peranan dan peluang dalam membuat inovasi demi menghadapi persekitaran yang sangat mencabar ini.
Usaha untuk meningkat aktiviti penyelidikan perlu diberi penekanan penting. Matlamat untuk mencari status Universiti Pendidikan sememangnya menjadi perhatian utama UUM. Oleh sebab itu, setiap individu perlu bergerak bersama-sama dengan pihak pengurusan untuk merealisasi hasrat ini. Ini bakal memberi suatu kebanggaan sekiranya UUM mendapat pengiktirafan dan dikenali di peringkat global. Hadirin yang dihormati sekalian, UUM hendaklah sentiasa meningkatkan usaha untuk menarik para pelajar luar negara. Bilangan para pelajar antarabangsa ini sememangnya dapat meningkatkan lagi penarafan UUM di peringkat global. Oleh sebab itu, usaha lebih bersistematik dan terancang perlu direncanakan dengan teliti supaya bilangan para antarabangsa ini dapat ditingkatkan. Program-program yang ditawarkan mestilah senantiasa kompetitif dan relevan dengan pihak industri. Apa yang lebih penting lagi, matlamat untuk menjadi sebagai universiti pengurusan terkemuka dapat dicapai. Walau bagaimanapun, penekanan yang utama hendaklah sentiasa diberi kepada aspek menjamin imej UUM. Keupayaan menjana penyelidikan yang berimpak tinggi juga menjamin ruang untuk UUM mendapat pengiktirafan berterusan daripada peringkat antarabangsa. Kerjasama strategik dengan pelbagai sektor dapat dilakukan melalui perancangan rapi dan terperinci. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya bercakap berhadapan dengan kelompok insan yang telah mengajar ilmu khusus dalam bidang-bidang ekonomi, perniagaan, perakaunan, dan perbankan. Saudara-saudari telah membuat keputusan untuk khususkan perjalanan hidup dan keilmuan saudara-saudari dalam bidang-bidang tersebut. Saudara-saudari berada di permulaan perjalanan dalam kehidupan masing-masing, sama ada mencecah usia 60, 70, 80. Nasib baik kini boleh sampai 80 sebab ada bekalan air bersih, sebab ada suntikan-suntikan masa kita baik, sebab ada ubat dan rawatan dan pembangunan sosioekonomi. Masih dalam ingatan saya, atuk-atuk saya lepas pencen 50 tahun semua mati. Berkat daripada pembangunan, saudara-saudari insyaAllah akan mencapai banyak tahun lagi setelah perolehi ijazah ini. Dan dalam perjalanan tersebut, saudara-saudari akan mempergunakan sepenuhnya apa yang dipelajari di bangku sekolah, lebih-lebih lagi apa yang dipelajari di UUM ini sebagai bekalan utama. Saya pun telah melalui perjalanan hidup, tetapi saya kini dekat di penghujung. Saya pun telah melalui zaman persekolahan. Masa di sekolah, saya telah diajar bahasa supaya dapat menguasai ide dan berkomunikasi. Cikgu telah juga mengajar saya hisab atau kira-kira untuk saya kendalikan kehidupan saya supaya tahu sukat, tahu kira, tahu agak. Saya telah diajar sejarah supaya saya dapat memahami sebab apa dunia yang sedia ada ini begini.
dengan perjalanan arus dan kuasa peradaban dan ketabanan. Saya telah diajar geografi atau ilmu alam supaya saya tahu tempat saya di dunia, di mana. Dengan itu, semua ini merupakan usaha mereka yang bertanggungjawab waktu itu supaya saya tidak jadi serupa dengan macam nenek moyang berpesan, jangan jadi katak bawah tempurung. Barulah saya sedar bahawa bila saya bercakap mengenai dengan Weltanschauung dan worldview, nenek moyang sudah berpesan, tempurung tu worldview lah. Jangan jadi katak di bawah tempurung, dibekalkan dengan penguasaan bahasa, penguasaan hisab atau kira-kira, memahami arus dan perjalanan sejarah, tahu sikit-sikit mengenai geografi sebagai asas kehidupan. Seperti mana saudara-saudari telah memilih pengkhususan dalam bidang-bidang perbankan, perekonomian, ekonomi dan perniagaan. Saya telah memilih bidang perubatan. Namun tetap ada hubungan di antara kita. Walaupun terdapat satu fakta yang perlu kita reconcile dalam perakaunan. Semasa saya di sekolah, muka bumi ini menampung 2 bilion insan. Kini, muka bumi menampung 7 bilion insan. Soal, apakah 5 bilion insan tambahan itu dia masuk acuan yang sama dengan 2 bilion yang asal? Tesis saya, rumusan rambang saya, tidak. Saya lihat insan kini kejam sikit, mudah bunuh orang sikit, kurang hormat orang sikit. Dia ada acuan, sap acuan. Kalau 2 bilion masa saya berusia sama saudara-saudari, manusia boleh dimasukkan dalam beberapa acuan. Jenis ni, tak kira rupa, warna kulit, kepercayaan, tapi jenis manusia. 7 bilion manusia. Jadi kalau saya nak menasihati saudara-saudari terhadap perjalanan seterusnya, kemampuan saya amat terhad. Lebih-lebih lagi, apabila saudara-saudari are the creatures of the information age. Bagi saya, soal information overload tak berlaku. Bagi saudara-saudari, information overload berlaku. Sehingga ada satu siri lecture di Yale dalam mana semua siswa tidak dibenarkan sentuh komputer sebab dianya merupakan satu penagihan. They become addicted to the internet. Ini saya sebutkan sebagai contoh information overload. Biarkanlah saya ringkaskan. Walau apa sekalipun, pertamanya adalah mustahak kita memahami
arus-arus perjalanan sejarah kita ambil tahu, tapi sekarang senang ambil tahu, ada Google Map, sikit sebanyak geografi. Dan raya saya lupa sebut, mengapa timbul semula seruan dan saranan supaya sastra menjadi satu mata pelajaran di sekolah. Yang saya mampu jawab ialah sastra lah yang membuka jendela untuk kita memahami jiwa manusia. The complete works of Shakespeare, the classical works, novel, the great of the great writers, these are the windows to the human soul, the human mind. And you can only understand it best through literature. Maka bacalah, walaupun ada kaitan dengan perbankan dan ekonomi. Sebagai penutup, ingin saya sarankan, dalam zaman information overload ini adalah mustahak kita canaikan kemampuan kita menapis. Dan seperti mana saya berpesan pagi tadi, jangan lupa satu, pertamanya, the story always speaks of the storyteller. Tiap-tiap cerita menceritakan perihal yang mencerita. No way you can escape that fact. Tiap-tiap report menceritakan perihal the reporter. There is no such thing as complete objectivity. Therefore, bagi saya, yang terpenting dalam kita sama-sama, saya yang di penghujung jalan, saudara-saudari yang di permulaan jalan, dalam zaman informasi ini, yang terpenting ialah kita cari titik imbangan di antara emotion and reason. Kita baru lalu satu krisis yang hampir boleh memusnahkan dengan pengeluaran satu filem tak senonoh. Maka sebab masing-masing pihak dapat bertemu titik pertemuan between the emotion and the reason, maka kecuali di setengah-setengah tempat tertentu, kita di rata-rata terselamat. Jadi itulah pesanan saya, supaya seek the balance between the emotional and the reasonable. Kalau cinta pun janganlah give up kursus. Kena study lah. Ada orang yang cinta sampai degree pun tak marah. Saudara-saudari, berbanggalah menjadi sebahagian warga UUM dengan menyertai Persatuan Alumni UUM. Berbaktilah kepada masyarakat dengan ilmu yang ditimba. Peliharalah adab serta budi pekerti yang mulia. Sekali lagi, kepada para graduan dan siswa-siswi serta juga ibu bapa, syabas dan tahniah saya ucapkan sempena Majlis Convocation Universiti Utara Malaysia ke-25 ini. Harapan saya ialah ibu bapa yang akan memandu pulang ke destinasi masing-masing selepas ini, kita
sentiasa berpesan agar memandu dengan berhati-hati. Akhir kata, terimalah serangkap pantun sebagai penutup kepada ucapan saya. Siswa dan siswi tampak berseri, gagah di angkasa umpama helang. Akhlak terpuji, tiada terperi, hasrat tercapai, sentiasa cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum.